Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Apa khabar semua para penonton? Bersama dengan saya Ustaz Azam Al-Kankari. Alhamdulillah, hari ini tuan-tuan dan puan, mari sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah SWT. Dengan sebenar-benar syukur kita panjatkan, ya Allah, moga Allah ampunkan dosa-dosa kita, moga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita. Sentiasa kita muhasabah diri kita agar Allah memberikan keimanan kepada kita. Tuan-tuan dan puan, iman adalah antara nikmat terbesar dalam hidup kita. Ada orang macam-macam nikmat, rumah besar kan, kereta besar, rumah besar, macam semua besar, reta dia besar, makanan dia besar. Jadi tuan-tuan dan puan, ramai orang mendapat kekayaan dari segi material dan sebagainya. Tapi ramai orang juga dapat nikmat iman tetapi dia kurang untuk bersyukur dengan nikmat iman. Jadi tuan-tuan dan puan, hari ini topiknya saya akan kongsikan kepada para penonton di luar sana berkaitan tentang kemanisan iman. Apakah yang dimaksudkan dengan kemanisan iman? Jadi tuan-tuan dan puan, jangan lupa tekan button share dekat bawah ni, tag kawan-kawan kita. Moga-moga kemanisan iman ini bukan saja kita yang dapat, tapi kita dapat juga dikongsikan kepada rakan-rakan kita di luar sana, insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan, sebelum kita merungkai yang boleh jauh, saya nak bacakan satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi kata? An Anas radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillahi wa an yakraha an ya'uda fi kufri kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang berstatus sahih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa maknanya? Tuan-tuan dan puan, dalam hadis ini jelas menunjukkan kepada kita bahawa Nabi SAW mengatakan kemanisan iman itu terbahagi kepada tiga. Apa Nabi kata? Yang pertama, tuan-tuan dan puan, daripada Anas radhiyallahu anhu, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata apa? Ada tiga perkara, barang siapa yang ada padanya tiga perkara ini, maka dia akan merasakan manisnya iman, iaitu halawatul iman, ya, manisnya iman. Tuan-tuan dan puan, manis ini dia tidak boleh diceritakan dengan digambarkan dengan kata-kata. Contoh saya kata, manis betul gula ni. Kan kita minum sarapan pagi-pagi ni kan, biasalah. Kadang-kadang sarapan pagi dan sebagainya, kita minum apa sajalah, apa pun minuman kita, manis betul. Kita makan kuih, manis betul. Tetapi kemanisan itu bagaimana tuan-tuan? Kerana apa? Kemanisan ini dia tidak boleh digambarkan dengan kata-kata. Dan juga dia tidak boleh digambarkan kerana dia berbentuk abstrak. Dia tidak boleh dilihat. Dia tidak nampak. Dia tak boleh dilihat. Maknanya tuan-tuan, tetapi walaupun ia tidak boleh dilihat, tetapi ia boleh dirasai. Ini kita kena faham. Iman ini dia boleh dirasai. Jadi kemanisan iman ini tuan-tuan dan puan, Nabi kata ada tiga perkara. Barang siapa yang ada padanya tiga perkara ini, maka dia akan merasakan manisnya iman. Halawatul iman. Dia akan rasa manisnya iman ini. Apakah dia tuan-tuan dan puan? Yang pertama Nabi kata, Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya lebih dicintai berbanding dengan yang lainnya. Ini luar biasa, subhanallah. Maknanya tuan-tuan dan puan, yang pertama kita kena faham dalam hadis ini, kalaulah kita mencintai Allah dan Rasulnya lebih bersegalanya, maka tuan-tuan, itulah antara tandanya kita sedang dalam keadaan merasakan kemanisan iman.
Iman ini adalah, biasa kita dengar lagu tuan-tuan, iman tak dapat diwarisi, kan? Betul tuan-tuan? Kan lagu. Iman tak dapat diwarisi. Iman tak dapat diwarisi. Iman tidak ada di tepian pantai dan sebagainya. Kerana apa? Iman ini nilainya sangat mahal. Ia tidak boleh didapati oleh orang biasa-biasa, tetapi dia akan dirasai. Itu sebab bila mana orang itu mendapatkan kemanisan iman, ini adalah satu anugerah yang Allah berikan kepada kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila mana kita rasakan Allah beri kepada kita satu nikmat ini, maka kita wajib untuk syukurinya. Jadi yang pertama, kita nak tahu bagaimana, Nabi kata apa, nak tahu bagaimana merasanya manisnya iman ini. Yang pertama, kita mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada segalanya. Itu sebab tuan-tuan dan puan, saya biasalah, saya seorang guru tuan-tuan, ni guru agama di sekolah agama Kerajaan Johor di daerah Tangkak ni. Saya guru agama tuan-tuan ni, tak berpencen insya-Allah. Kalau orang Johor dia tahulah, ya, saya mengajar sekolah agama, sekolah petang ataupun sogama, kan. Orang Johor dia kenal lah tuan-tuan ya. Saya mengajar sekolah agama. Kadang-kadang saya ajar para pelajar saya kata apa, ini memang biasa. Saya cakap dengan para pelajar saya, kadang-kadang budak-budak ini tuan-tuan ya, mereka biasa dengar lagu, kan. Kalau budak darjah 1, budak tadika biasa dengar lagu. Satu-satu saya sayang Allah. Itu yang biasa, yang jarang orang sebut. Biasa orang kata satu-satu saya sayang ibu, dua-dua saya sayang ayah. Biasa tuan-tuan ya. Tapi sebenarnya kita kena ubah perspektif anak-anak kita, supaya anak-anak ini meletakkan Allah dan Rasulnya lebih utama daripada orang lain. Yang pertama tuan-tuan, kita nyanyilah satu-satu saya sayang Allah, dua-dua sayang Rasulullah, tiga-tiga sayang ibu ayah, satu, dua, tiga sayang semuanya. Maknanya tuan-tuan dan puan, kita kena didik anak-anak kita. Kita kena didik diri kita juga supaya mencintai Allah dan Rasulnya mengatasi yang lain. Kerana apa? Ini adalah antara tanda-tanda seseorang itu mendapat kemanisan iman. Subhanallah. Tuan-tuan, kita semua nak rasakan halawatul iman ni. Kita nak rasakan, manisnya iman ini. Kalau makan durian, tuan-tuan, ceritalah sedap betul durian musangking ni. Itu sebab dia mahal, contoh, tuan-tuan. Tapi sedap itu tidak boleh digambarkan. Sedap ni macam mana, tuan-tuan? Kalau bulat, tuan-tuan tu bulat macam ini, macam tayar, kan. Apa kotak tu macam telefon dan sebagainya. Tetapi bagaimana sedap itu? Sedap itu, masin dan sebagainya, itu dia tidak boleh digambarkan dengan kata-kata, tetapi dia boleh dirasai. Tuan-tuan, kalaulah kita meletakkan Allah dan Rasulnya mengatasi yang lain, insya-Allah itu tandanya kita sedang merasai kemanisan iman. Ini penting tuan-tuan. Jadi pertama, letakkan Allah dan Rasulnya mengatasi segalanya. Kita bukan saja cakap, tapi kita meletakkan apa-apa. Bukannya mencintai Allah dan Rasulnya. Ya tuan-tuan, dalam zaman Nabi dulu, para sahabat luar biasa. Ketika mana balik pada perang, ya, suami balik pada perang, isteri mereka tak tanya suami mereka, tetapi mereka tanya Rasulullah bagaimana. Kerana apa? Mereka mencintai Rasul lebih bersegalanya. Ini luar biasa tuan-tuan. Kalaulah saya tanya kepada tuan-tuan perempuan agak-agak lah, ni contohlah tuan-tuan ya. Saya tanya ibu-ibu, agak-agak sayang Nabi ke sayang suami dulu? Semua takut nak jawab tuan-tuan ya. Ya, kadang-kadang kita tanya, kan, mak ayah, kan, kepada ibu ayah, sayang anak ke sayang Nabi? Mana lebih kita sayang? Kalau kita kata kita sayang Allah dan Rasulnya lebih bersegalanya, insya-Allah Allah berkati kita. Itu sebab tuan-tuan ni, anak-anak ni kena ajar begitu. Kalau kita tanya anak kita, nak antara Allah, Rasul dengan mak ayah, mana kau lebih sayang? Kalaulah anak kita kata Allah dan Rasul je lebih sayang, itu yang terbaik tuan-tuan dan puan. Kerana apa? Anak yang menyayangi Allah dan Rasulnya lebih daripada ibu ayah dia, insya-Allah anak itu anak yang soleh dan solehah. Ini penting tuan-tuan dan puan. Jadi yang pertama, meletakkan Allah dan Rasulnya mengatasi yang lain-lain. Mana dia mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada yang lain, maka itulah antara tanda kemanisan iman yang pertama. Yang kedua tuan-tuan dan puan, apa Nabi kata? Yang kedua antara tanda kemanisan iman ini, apa dia? Dia mencintai seseorang dan dia tidak mencintai kecuali kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya tuan-tuan, bukan saja mencintai dari segi pasangan suami isteri, tetapi dia mencintai sahabat dia, jiran tetangga dia, rakan taulan dia, rakan sejawat dia. Maknanya tuan-tuan, kita menyayangi seorang bukan kerana pangkat, kita menyayangi seorang bukan kerana rupa, bukan kerana harta, tetapi kita menyayangi seorang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah tanda kemanisan iman. Kenapa tuan-tuan Nabi kata man la yarham, dalam hadis yang lain Nabi kata man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak mengasihi, dia tidak akan dikasihi.
Jadi tuan-tuan dan puan, para penonton, kita rasa kita nak orang kasih kita. Kita nak orang sayang kita. Pertama sekali tuan-tuan dan puan, kita kena menyayangi dan mengasihi orang dulu sebelum mana kita nak orang kasih kita. Nabi kata, barang siapa yang tidak mengasihi, dia tidak akan dikasihi. Maknanya tuan-tuan, kita ini perlu mengasihi saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, jiran tetangga kita kerana Allah SWT. Bukannya kawan ini, ada setengah orang dia berkawan kerana pangkat. Minta maaf cakap tuan-tuan. Minta maaf kan. Dia sayang bos dia kerana pangkat. Ya, sebab bos. Tu sebab dia sayang. Tapi bila orang tu dah pencin, dah tak ada bos, dia makikan aja kan. Jangan begitu. Tuan-tuan dan puan, kita mencintai seorang, kita menyayangi seorang bukan hanya sekadar rupa, bukan hanya sekadar harta, bukan hanya sekadar pangkat, tetapi bukan hanya sekadar cinta semata-mata, tapi kita mencintai dan menyayangi mereka kerana Allah SWT. Ini tandanya tuan-tuan dan puan, kita sedang merasai kemanisan iman dalam diri kita. Ini penting tuan-tuan ya. Sebab ramai juga kadang-kadang ada orang ni, awak sayang isteri awak macam mana? Oh, saya sayanglah Ustaz, sayang biasa je, cinta kerana cinta. Tapi cinta kerana apa? Ini dia kadang tak faham tuan-tuan. Kita cinta pasangan kita kerana Allah. Kita cinta anak-anak kita kerana Allah. Kita sayang jiran tetangga kita kerana Allah. Kita sayang guru kita kerana Allah. Kita sayang bos kita kerana Allah. Yang bos pula sayang pekerja dia kerana Allah. Maka inilah antara tanda-tanda kemanisan iman. Yang kedua Nabi kata. Dan yang ketiga tuan-tuan dan puan, apa dia? Tuan-tuan dan puan, komen. Ya, komen dekat bawah ni, tag kawan-kawan dan tekan button share. Moga-moga ada manfaat bukan untuk diri kita tapi juga orang sekeliling kita, insya-Allah. Yang ketiga apa dia tuan-tuan dan puan? Nabi kata dia membenci kembali kepada kekufuran. Nabi kata an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdha fin nar. Maknanya tuan-tuan, apa dia yuqdhafa fin nar? Nabi kata apa? Yang ketiga, dia benci kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci dicampakkan ke dalam api neraka. Hadis sahih Imam Muslim, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maknanya tuan-tuan, yang ketiga ini, dia membencikan perkara kemungkaran yang pernah dia buat. Dia membencikan perkara maksiat yang pernah dia buat dulu, maka dia bertaubat dan dia bencikan dan dia lupakan semua perkara yang dia pernah lakukan. Dan dia takut untuk lakukan kerana apa? Seperti mana dia bencinya, dia dicampakkan ke dalam api neraka. Maka itulah tanda-tanda kemanisan iman. Maknanya tuan-tuan, orang yang nak berubah kan, biasalah, sekarang ni kita dalam musim pandemik, tuan-tuan dan puan, Allah uji kita macam-macam. Mungkin ada yang kerja telah dibuang, ya, mungkin ada yang mungkin gaji besar telah kecil, mungkin Allah uji, ya, barangkali sebelum ni rumah besar terpaksa pindah ke rumah kecil, barangkali kereta mewah telah pindah tukar kepada kereta biasa, mungkin sebelum ni ada kerja, makan senang, tapi oleh kerana pandemik ini Allah uji macam-macam. Tuan-tuan dan puan, Allah uji macam-macam, maka kita nak ubah diri kita. Mungkin sebelum ini kita melakukan maksiat, mungkin sebelum ini kita banyak melakukan dosa dan sebagainya. Kita nak ubah diri kita menjadi orang baik. Tuan-tuan dan puan, bila mana kita melupakan perkara-perkara mungkar yang pernah kita lakukan, kita melupakan perkara-perkara kufur yang pernah kita lakukan, kita melakukan taubat nasuhah, maka kita menyucikan jiwa kita dan kita membenci apa yang telah kita lakukan, perkara-perkara yang jahat itu, seperti mana kita bencinya kita akan dicampak ke dalam api neraka, kita bencinya untuk kita ke neraka dan sebagainya, maka tuan-tuan dan puan, inilah tandanya kemanisan iman. Jadi antara tanda lain juga tuan-tuan, taubat kita diterima adalah kita melupakan perkara maksiat yang pernah kita lakukan. Ini luar biasa. Maknanya tuan-tuan, kalau kita dulu mungkin pernah mengutuk orang, maki orang, hina orang dan sebagainya kan, minta maaf cakap lah kan, fitnah dan sebagainya, tapi oleh kerana kita dah bertaubat, kita nak tutup dah semua, dah tak nak membawang, tak nak mengutuk orang, tak nak kecam orang kat YouTube, tak nak kecam orang kat Instagram, tak nak, dah sudah. Kita blok semua benda yang jahat-jahat, yang negatif, yang toksik, kita blok semua. Makanya tuan-tuan dan puan, kita lupakan segala kemungkaran kerana kita tak nak masuk ke dalam neraka, maka kita nak teruskan ke arah kebaikan, maka itu juga adalah tanda-tanda halawatul iman, iaitu tanda-tanda kemanisan iman. Jadi tuan-tuan dan puan, jelas menunjukkan bahawa Nabi kata ada 3 tanda-tanda seorang itu merasakan kemanisan iman. Apa dia? Yang pertama, cinta Allah, cinta Nabi lebih bersegalanya. Dan yang kedua, tuan-tuan dan puan, mengasihi sesaudaranya, mengasihi orang lain kerana Allah SWT semata-mata. Dan yang ketiga, dia melupakan segala kufur, dia melupakan segala maksiat, dia melupakan dan benci seperti mana dicampakkan ke dalam api neraka. Maka itulah tuan-tuan dan puan, maksiat-maksiat yang lepas semua dia benci, maka itu
itulah antara tanda-tanda dia memperoleh kemanisan iman. Jadi tuan-tuan dan puan, 3 tanda ini kalau ada pada diri kita, barangkali mungkin di kalangan kita ada, Ustaz saya rasa saya sayang Allah Rasul lebih segalanya. Saya rasa Ustaz, saya mengasihi pasangan saya, jiran tetangga semua kerana Allah Ustaz. Tapi Ustaz, saya rasa saya dah lupa dah semua kekufuran maksiat saya buat dulu-dulu, saya dah lupa dah. Saya benci Ustaz, saya tak nak lagi fikir macam mana saya tak nak masuk neraka Ustaz. Tuan-tuan dan puan, kalau ada 3 perkara ini dalam diri kita, insya-Allah kita semua ini sedang merasai kemanisan iman. Moga-moga Allah anugerahkan kemanisan iman dalam diri kita. Moga-moga Allah berikan kebaikan kepada kita. Moga-moga Allah merahmati kita semua. Tuan-tuan dan puan, stay safe, jaga diri. Ada rezeki kita jumpa lagi. Sekian dahulu pada saya, Ustaz Azam Al-Kankari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.